Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berjaya, 80% adalah mindset, 20% adalah skill. Anthony Robbins adalah motivator yang terbaik dunia, pernah berkata, kita perlu memberi erti positif pada setiap keadaan hidup kita, sama ada baik ataupun buruk. Dalam Islam juga memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita bahawa ada qada dan qadar. Qada yang baik dan yang buruk adalah baik untuk kita. Jadi setiap benda itu adalah baik untuk kita. Sebagai contoh, ini adalah kisah zaman dahulu. Seorang raja sedang memotong buah mangga. Tiba-tiba jari telunjuk dia hampir terputus. Kemudian dia memanggil Perdana Menteri dia dan beritahu Perdana Menteri dia jari dia hampir terputus semasa dia menghiris mangga. Perdana Menteri kata itu semua adalah kebaikan, bi khair. Jadi raja jangan risau, itu semua ada kebaikan dia. Kemudian raja sangat marah dan raja menjatuhkan hukuman penjara dan memecat Perdana Menteri on the spot. Pecat Perdana Menteri dan masukkan dalam penjara. Selepas itu Perdana Menteri teringin untuk pergi berburu. Sebab hobi raja adalah pergi berburu. Walaupun tangan dia hampir putus luka, dia pergi berburu. Semasa dia pergi berburu, biasanya Perdana Menteri ikut sekali. Tapi hari itu Perdana Menteri dia tak ikut sebab Perdana Menteri dia telah dihukum penjara. Semasa dalam perjalanan, terlalu asyiknya berburu, tiba-tiba dia melepasi kawasan jajahan dia. Dia sudah masuk kawasan orang lain. Kawasan yang dia masuk itu adalah terdiri daripada orang-orang kanibal. Orang-orang yang makan orang dan mempersembahkan manusia kepada dewa. Apabila dia melepasi border, kemudian dia ditangkap oleh kaum kanibal. Kaum kanibal tadi bunuh semua orang. Dia bunuh semua pengiring raja, kecuali raja dia tak bunuh sebab raja paling cantik dari segi rupa paras, body dan baju. Dia bunuh semua orang. Kemudian dia bawa raja tersebut pergi jumpa bomo dia. Tok bomo dia nak mengorbankan raja ini kepada dewa. Semasa Tok bomo buat upacara, Tok bomo pergi cek daripada hujung rambut ke hujung kaki. Tiba-tiba Tok bomo nampak jari telunjuk raja tersebut hampir putus. Kemudian Tok bomo tu bagi tahu orang ini perlu dilepaskan dengan segera sebab tidak berguna. Tidak boleh dijadikan korban kepada dewa. Kemudian raja pun baliklah ke istana dia dengan keadaan gembira dan dia pun pergi berjumpa dengan Perdana Menteri dia. Dan dia menceritakan kepada Perdana Menteri dia terselamat daripada menjadi korban dewa sebab tangan dia hampir terputus. Dan dia kata kepada Perdana Menteri dia, betul lah apa yang kamu katakan. Jadi pada hari ini saya lepaskan kamu daripada penjara. Apakah pendapat kamu tentang perkara ini? Perdana Menteri kata, dia juga dipenjarakan adalah kebaikan, bi khair. Sebab dia kata kalau dia tidak dipenjarakan, dia akan ikut raja, mungkin dia akan menjadi korban tersebut seperti orang lain. Jadi semua benda itu adalah kebaikan. Itulah kisah yang diceritakan. Dan saya pun ada kisah benar. Dan kisah ini juga berlaku pada ramai orang. Apabila kita bekerja, biasanya ada politik tempat bekerja, ada fitnah memfitnah. Satu orang bekerja di bank, kemudian dia difitnah oleh rakan sekerja dia
sampai dia dipecat dalam keadaan terhina. Kemudian selepas dia pecat, sebab dia tidak ready, simpanan dia tidak seberapa pada waktu itu, dan dia berada dalam keadaan tertekan, panik, bengong, pening kepala dan sebagainya. Dan untuk nak mengelakkan stres itu terlalu berat, dia masa kecil dulu dia selalu tolong ibu dia masak. Jadi dia praktis masak kat rumah. Sebab nak makan kat luar, tak ada duit. Nak bagi mamak duit tak ada, sebab duit dah sikit dah simpanan, dah hampir sedikit. Dan pada suatu ketika ada majlis keluarga, dia dipanggil. Dalam majlis itu dia tak ada duit nak bagi sumbangan. Dia begitu sedih. Apa yang dia boleh buat ialah dia tolong memasak. Dia tolong jadi tukang masak pada majlis keluarga, dan masakannya sangat sedap. Dipuji oleh kawan-kawan, dipuji oleh saudara mara, dan mereka bagi cadangan supaya buka kedai makan. Jadi dia pada waktu itu tak ada kerja, banyak masa kosong. Dia pun buatlah apa yang dicadangkan oleh saudara mara, dan dibantu oleh saudara mara, dia buka satu kedai makan. Apabila dia buka kedai makan yang kecil, lama-lama makin ramai orang, kedai makin besar. Mula-mula satu, ada cawangan, dua, tiga dan seterusnya. Sekarang dia adalah usahawan makanan yang paling berjaya di kawasan dia. Dan dia pernah berkata, kalau boleh saya nak bagi hadiah kepada orang yang fitnah saya, tapi saya tidak tahu. Sebab dia fitnah saya lah, saya dipecat dengan hina. Dan pada waktu itu saya cuba cari kerja, tak dapat. Sebab umur dah tua, minta kerja, mana-mana semua orang tak nak ambil. Saya nak bekerja tak boleh. Saya pun tak tahu nak buat apa. Praktik apa yang diajar oleh ibu saya, bagaimana cara memasak yang betul. Rupa-rupanya daripada situlah, daripada fitnah itulah, dia telah berjaya mendapat income yang jauh lebih banyak daripada semasa dia bekerja di bank. Jadi kita kena selalu berfikir positif pada setiap keadaan, kerana qada dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk uji kita, untuk menambahkan kebaikan kepada kita. Tidak ada benda yang sia-sia. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik atau buruk, adalah untuk kita bersyukur, redha, jangan mengeluh, jangan menyalahkan sesiapa, bersyukur, redha, dan teruskan perjalanan. Cuba beri erti positif walaupun kita berada dalam keadaan yang sangat teruk. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.